A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita, memberikan peluang untuk kita terus bernafas dan juga untuk kita terus bekerja di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ta'abbud, iaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap apa sahaja kita amalkan, apa sahaja perbuatan juga pekerjaan yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi saksi yang terbaik apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi semua sekalian, seperti biasa, rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita membawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita dalami dan juga kita fahami, dan insya-Allah pada pagi ini menerusi silibus tafsir dan taranum. Kita akan teruskan lagi kesinambungan perbincangan kita di episod yang lepas daripada surah Fatir ayat 12 hingga ayat ke-17, dan insya-Allah bagi menjawab persoalan para sahabat-sahabat sekalian untuk merungkaikan satu persatu setiap ayat yang kita nak bincangkan pada pagi ini, bersama dengan saya pada pagi ini kakanda yang sudah lama saya tak bertemu. Siapa lagi tidak bukan yang berbagi al-fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makin slim Ustaz sekarang ni, dah lama tak jumpa ni Ustaz. Dia apa nak ambil semangat Adinda ni. Allah Adinda, tahniah ya atas kelahiran cahaya mata yang baru. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada anak anda, InsyaAllah, dan anak anda yang baru itu diberikan kesihatan dan membesar jadi anak yang salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan juga terima kasih juga kepada penonton-penonton yang mendoakan untuk kemudahan dan juga kelancaran sepanjang proses kalian tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, silibus sekalian, kita tak nak bincang tentang anak pada pagi ini. Kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini menerusi surah Fatir ayat 12 hingga ayat 17, dan sidang penonton sekalian juga boleh untuk menyaksikan menerusi di tonton.com.my secara high definition, insya-Allah pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa, seperti biasa, menerusi tafsir taranum, kita nak mendengarkan alunan baik-baik ayat cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم. Maksudnya ayat nombor 12, dan tidaklah sama keadaan dua laut sekalipun satu jenisnya. Yang satu tawar lagi memuaskan dahaga serta sesuai diminum, sementara yang satu lagi masin lagi pahit. Dan kedua-duanya itu berfaedah kepada kamu. Dari tiap-tiap satunya kamu dapat makan daging yang lembut, hidup-hidup, dan dapat pula kamu mengeluarkan benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya. Selain itu, engkau melihat pula kapal-kapal membelah air berlayar padanya. Diadakan semuanya itu supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurniaan Allah dan supaya kamu bersyukur. Ayat nombor 13. Allah jua yang memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti. Dan ia yang memudahkan peredaran matahari dan bulan. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Yang melakukan semuanya itu ialah Allah Tuhan kamu. Baginya lah kuasa pemerintahan. Sedang mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah tidak mempunyai sesuatu pun walau senipis selaput biji kurma. Ayat nombor 14, kalau kamu memohon kepada mereka yang kamu sembah itu, mereka tidak mendengar permohonan kamu. Dan kalaulah mereka mendengar pun, mereka tidak dapat memberikan apa yang kamu pohonkan itu. Dan pada hari kiamat pula mereka mengingkari perbuatan syirik kamu. Dan ingatlah, tidak ada yang dapat memberitahu kepada kamu, wahai Muhammad, akan hakikat yang sebenarnya, seperti yang diberikan Allah yang maha mendalam pengetahuannya. Ayat nombor 15. Oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Sedang Allah, dialah sahaja yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ayat nombor 16. Jika ia mahu, nescaya ia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baharu. Dan ayat terakhir pagi ini, ayat nombor 17. Dan pelaksanaan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.
Wallahu ta'ala alam. Masya-Allah. Jadi itu sebagai permulaan awal, kita telah pun diperdengarkan oleh Ustaz alunan bacaan bagi ayat 12 hingga ayat ke-17 bagi surah Fatir yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Satu rungkaian yang menarik yang dikongsikan oleh Ustaz tentang keistimewaan dan juga kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan sudah semestinya banyak yang kita akan perincikan pada pagi ini sedang sekalian daripada setiap ayat yang telah pun dibacakan oleh Ustaz sebentar tadi. Jadi Ustaz, sebagai permulaan yang mungkin mukadimah awal, apakah di antara yang kita nak bincangkan pada pagi ini menerusi ayat 12 hingga 17 daripada surah Fatir, Ustaz, silakan. Baik, Da'i Luqman dan sahabat-sahabat penonton rahmati Allah, kita ulang kaji serba sedikit. Surah Fatir ada 3 objektif besar yang Allah Ta'ala berkehendakkan mengikut kata para ulama tafsir. Yang pertama, ithbat wahdaniyatillah, memperkukuhkan, memberikan penegasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu. Yang kedua, ithbat qudratillah, memperkukuh ataupun memberikan penegasan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ithbat sidqur rasul, memberikan penegasan akan kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul, ya, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara penonton, surah Fatir ini merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Jumlah ayatnya ada 35 ayat. 45 ayat, dan surah Fatir ini merupakan surah bernombor 35 dalam turutan 114 surah-surah dalam Al-Quran. Surah Fatir nombor 35. 45 ayat, dan juga surah Fatir ini juga terletak pada zon juzuk yang ke-22. Ada 35 ayat. Jumlah kalimah di dalam surah Fatir ini ada 777 kalimah. 777, dan jumlah hurufnya iaitulah keseluruhannya huruf-huruf yang terkandung dalam surah Fatir ini berjumlah 3130. 3130. Jadi rangkuman ataupun surah Fatir ini, rangkumannya ialah terletak pada nama surah itu. Ustaz Da'i Luqman, Fatir, yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pencipta, ya, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Dan kalau kita tengok ayat-ayat awal, khususnya ayat nombor 12 sehingga ayat nombor 17 yang kita tadabburkan pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang penciptaan Allah. Itu yang mana kandungan secara umumnya surah Fatir. Insya-Allah. Jadi di dalam surah Fatir ini terkandung 3130 huruf. Ya. Jadi kalau kita dapat menghabiskan dalam satu hari itu, bermaksud dikalikan dengan 10, 31,300 pahala Allah ganjarkan, dan lebih daripada itu. Tambahan pula hari ini mungkin kita membacanya dalam hari Jumaat dan sebagainya, maka akan berlipat kali ganda pahala bacaan tersebut, insya-Allah. Jadi satu permulaan yang cantik dan juga menarik. Jadi kita teruskan lagi kelangsungannya itu sebentar saja lagi. Kita berhenti berehat sebentar, tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan ilmu, pengetahuan, sumber kekuatan. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita mendalami ilmu berkaitan dengan Al-Quran menerusi surah Fatir ayat 12 hingga ayat 17. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapat ini menjadi satu panduan kehidupan kita dan juga sumber kekuatan kita dalam menempuh hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan yang pertama untuk episod pada kali ini daripada Puan Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk ayat 12 surah Fatir, adakah ayat ini mengingatkan manusia terhadap kekuasaannya yang maha besar di atas ciptaannya yang beraneka ragam dengan menciptakan dua laut, yang satu berair tawar
lagi segar untuk keperluan manusia sesuai dengan keadaan. Dan soalan kedua, adakah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kerana kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan kita, Puan Hana Wan Cik ya. Selalu bertanya soalan kepada kita, alhamdulillah. Dalam ayat nombor 12 yang kita bacakan sekejap tadi, ada kaitan dengan soalan yang ditanya tadi. Allah Ta'ala sebut, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. Allah Ta'ala beritahu, dan tidaklah sama keadaan dua laut sekalipun ia merupakan satu jenis yang sama, yang mana satu disebut sebagai airnya tawar, air tawar, lagi memuaskan dahaga apabila diminum, sementara satu lagi yang masin. Maknanya Allah Ta'ala sifatkan laut ini ada dua jenis ataupun dua bahagian, dua jenis. Itulah para penonton, Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Al-Quran bukannya kata-kata Nabi, bukannya ayat-ayat yang direka cipta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kitab wahyu. Jadi ayat-ayat seumpama ini Allah Subhanahu wa taala nak menempelak kaum Quraisy pada zaman lampau, orang yang tidak beriman, mereka asyik duk kata Quran itu Muhammad kamu yang reka. Itu syair-syair kamu. Al-Quran itu bukan kata-kata Allah. Kamu temberang saja, kamu tipu saja Muhammad. Jadi apabila datang kepada ayat ini, saudara Ustaz Da'i Luqman, tentu sekali menghairan dan tentu sekali pelik. Bagaimana mungkin kalaulah Al-Quran itu yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad ataupun yang direka oleh Nabi Muhammad, bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu asal usul laut? Sedangkan kalau kita tengok pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang laut dan kehidupan baginda Rasulullah amat terasing sekali. Kan? Maknanya begitu jauh sekali. Kan? Kerana itu maknanya Allah Ta'ala turunkan ayat ini nak membuktikan, nak menempelak orang-orang bukan Islam, golongan Quraisy yang mereka melawan Rasulullah. Mereka asyik duk kata Al-Quran ini dicipta oleh Nabi Muhammad. Jadi ayat ini Allah Ta'ala mahu orang musyrikin berfikir laut ini tentu sekali jauh daripada Rasulullah SAW. Maknanya Nabi SAW tidak pernah bertemu ataupun tidak berurusan dengan laut. Ya, kerana keadaan geografi pada zaman Rasulullah pada waktu itu. Tiba-tiba Quran cerita tentang laut. Okey. Tuan-tuan, yang kedua, Al-Quran mu'jizat. Al-Quran diturunkan lebih 1400 tahun yang dulu. Ya, bagaimana kalau kita tengok hari ini sudut sainsnya, kalau saya tak salah Da'i Luqman, disebut sebagai Selat Gibraltar. Ya. Selat Gibraltar ini, Gibraltar ni, bagaimana ia telah membenarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi. Lautan luas itu di selat yang kita sebut sebagai Gibraltar ini, dia terpisah. Dia tak bersambung, tidak bersatu airnya itu. Warna air itu berbeza dan tidak bersatu, tidak bertembung di antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana tadi Ayat Allah tadi. Ayat Allah dan juga satu masin, satu lagi. Maknanya inilah disebutkan sebagai bagaimana Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang mana yang Maha mengetahuinya. Penciptaan alam itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai manusia kena buka fikiran kita. Kita kena memerhati alam ini, dan apabila kita perhatikan alam ini, maka kaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ayat ini yang satu, para ulama kata menempelak golongan musyrikin Makkah, dan yang kedua nak membuktikan bahawasanya Allah Taala
Maha berkuasa. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi satu perkara yang hanya ditemui pada masa kini sebenarnya sudah pun disebutkan oleh Allah SWT lebih 1400 tahun yang lalu. Ini sebagai satu bukti bahawa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Taala, dan Al-Quran ini bukanlah ciptaan daripada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi insya-Allah. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Sal Rasid Cici. Assalamualaikum Ustaz Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk ayat 12, apakah yang dimaksudkan dengan tidak sama di antara dua laut? Adakah ia merujuk kepada air laut dan air sungai kerana ada tawar dan ada masin? Dan soalan kedua, adakah ayat ini juga membawa maksud kehidupan kita ketika dalam perut ibu dan selepas dilahirkan tidak sama? Juga kehidupan di dunia tidak sama dengan kehidupan di akhirat. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keluar. Ini lebih universal cara pemikiran. Masya-Allah. Terima kasih Puan Sarah Cici yang bertanya. Saya nak kaitkan soalan yang disebut tadi tentang bagaimana ada satu surah lagi dalam Suratul Nur. Suratul Nur, kita semak sekejap dalam Suratul Nur ayat nombor 40 dan Luqman. Penonton sekalian, Suratul Nur ayat nombor 40. Dalam Suratul Nur ayat nombor 40 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, au ka zulumatin fi bahril lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa lam yaj'al wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita, di dalam lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak bertindih ombak. Di sebelah atasnya pula awan tebal. Demikianlah keadaannya gelap gelita berlapis-lapis. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Baik. Ayat nombor 40 ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila seorang pengkaji barat, kalau saya tak salah nama dia Dr. Gary Miller, kalau saya tak salah, bila dia datang kepada ayat ini, dia kata, adakah Nabi Muhammad ni pernah pergi ke laut? Kalaulah dikatakan Al-Quran itu merupakan ayat-ayat ciptaan Muhammad, adakah Nabi pernah pergi ke laut? Jawapannya tidak. Kalaulah tidak pernah, mana mungkin Rasulullah SAW boleh memberikan perumpamaan orang-orang yang tidak beriman itu kegelapan ataupun mereka itu berada dalam keadaan gelap gelita seumpamanya di lautan dalam, yang di laut dalam itu ada ombak berlapis ombak. Biar betul ni. Takkan Nabi tahu kot kalau Nabi tak pernah sampai, nak cerita orang lagu mana? Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan sekalian, kerana itulah Dr. Gary Miller, setelah dia membaca ayat ini, dia buat kajian. Rupa-rupanya tuan-tuan, hebatnya Al-Quran bercakap tentang teori oceanografi. Teori samudra ataupun lautan dalam. Ataupun disebut sebagai deep sea. Baik, penonton, dalam sains, betul, kita sebutkan tadi, air di dalam laut ini, air di laut dalam ini terbahagi kepada kepada beberapa bahagian. Kerana apa? Kerana berlaku disebabkan ketumpatan. Yang beza. Ya, berbeza ketumpatan. Ada panas, ada sejuk, kemudian ada ringan, ada berat. Jadi apabila dia bertembung di tengah-tengah, yang berbeza ketumpatan tadi menyebabkan berlaku kocakan yang amat dahsyat. Ya, kocakan yang amat dahsyat dan berlakulah ombak dalam laut, deep sea. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Taala sekalian, kerana itu dah dalam antaranya buku ataupun tulisan oleh tajuknya Oceanography, ditulis oleh Gross, disebutlah benar di teori ni. Maknanya dia kata laut dalam itu ada gelombang. Ya, yang pertama ada disebut sebagai internal wave. Ya, gelombang di laut dalam.
Yang kedua ada pula disebut sebagai gelombang di permukaan air, surface wave. Kita nampak tu. Jadi, ya Allah, tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala telah wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu telah diturunkan ayat ini, ya, dapatan kajian sains ini telah membenarkan Al-Quran, dan dapatan ini dapat setelah turunnya Quran. Maknanya dapatan sains yang kita bacakan ini datangnya hadanya bila terkemudian ataupun selepas daripada Al-Quran diturunkan. Jadi, macam mana ni? Inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar bercakap tentang syurga, neraka, dosa, pahala, hari akhirat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Bukan sekadar itu, tetapi ini disebut sebagai teori sains juga ada dirumuskan di dalam Al-Quranul Karim. Karena itulah Al-Quran mendahului zaman. Karena itu Al-Quran ataupun kita tidak pernah bimbang dengan dapatan-dapatan sains. Sebab apa? Apabila kajian dibuat, kajian yang betul dan ikhlas, kita yakin dapatan itu akan membenarkan Al-Quranul Karim. Tetapi apakah Al-Quran berhajatkan kepada dapatan sains? Tidak sama sekali. Kenapa? Al-Quran merupakan kitab wahyu dan kitab petunjuk. Ya, maknanya kalaulah dapatan sains tidak membenarkan Al-Quran, pertama sekali mungkin dapatan sains itu tidak betul kaedahnya. Kenapa? Al-Quran merupakan kitab daripada Allah, yang mana Allah Ta'ala maha mengetahui tentang kejadian alam, sebab Allah yang ciptakan alam. Jadi sains hadir, kajian-kajian sains itu tentang alam dan sebagainya, Al-Quran dan Islam tak pernah bimbang. Kerana kita yakin dan kita percaya akhir sekali sains itu, kajian itu akan membenarkan Al-Quranul Karim. Soalan seterusnya, penonton sekalian, adakah Quran ini kitab sains, buku sains? Jawapannya tidak. Ya, Al-Quran bukan buku sains. Al-Quran menjangkaui perkara itu. Dalam surah Al-Baqarah, ayat ni Ustaz Nail Luqman selalu baca ketika kita tazkirah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu telah diturunkan Al-Quran. Bila? Pada malam Lailatul Qadar. Turun berapa ayat? Keseluruhan Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran itu, 114 surah itu diturunkan keseluruhannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kan itulah Da'i Luqman, ya, Dr. Gary Miller, Dr. Jeffrey Lang dan yang lainnya. Mereka pada awalnya baca Quran, baca translation Al-Quran, nak cari salah Quran. Nak cari mana cacat Quran, mana salah Quran. Akhirnya mereka tak jumpa kesalahan Al-Quran. Walau sebaris, walau satu huruf pun. Yang mereka jumpa siapa? Jumpa Tuhan. Allah. Akhirnya mereka masuk Islam. Allahu Akbar. Kehebatannya Al-Quran itu sendiri. Dan yang lebih peliknya, Nabi berlayar pun tak pernah apatah lagi buat deep diving dalam laut. Masya Allah. Jadi saudara sekalian, satu perkongsian yang menarik daripada yang bagi Al-Fadhil Ustaz kita berkaitan dengan ayat ke-12 bersurah Fatir pada pagi ini. Jadi saudara sekalian, balik kita akan bualkan, namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentarlah. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama kami. Dan yang Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, selesai setelah kita berjeda sebentar tadi. Mudah-mudahan dalam tempoh masa kita berjeda, berehat sebentar tadi itu, kita dapat menghadam sedikit ilmu kita dapat dalam segmen sebelum ini. Mesti surah Fatir ayat yang ke-12. Banyak lagi, ada berbaki lagi 6 ayat untuk kita bincangkan. Jadi tanpa masa kita nak raikan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada ayat ke-13 surah Fatir, adakah maksud yang disebut pada ayat ini menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar lagi maha sempurna, dan hanya Dialah yang berhak mengurus serta menundukkan alam dan seisinya, sedangkan bulan dan bintang juga beredar mengikut garis atur masing-masing yang telah diatur oleh Allah yang maha perkasa. Apatah lagi kita yang sangat kering ini, apabila kita menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala,
maka kebinasaanlah yang akan menanti. Mohon huraian dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Laila yang bertanya. Benar, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mentadbir, maha menguasai alam ini. Dan menariknya, Al-Quran ini memberikan panduan dan pedoman kepada kita. In huwa illa dhikrun. Ya, Al-Quran itu sebagai zikir. Tidaklah Al-Quran itu fungsinya ialah sebagai peringatan. In huwa illa dhikrun. Perkataan zikir itu para ulama telah memberikan maksud beberapa maksud. Yang pertama, zikir dalam ayat itu bermaksud, yang pertama, Al-Quran itu sebagai peringatan demi peringatan. Memang Quran 30 juzuk 114 surah itu fungsinya ialah untuk mengingatkan kita manusia yang selalu lupa ni. Kerana tu kan, contoh kita dah jumpa dah ayat tentang penciptaan langit, bumi, malam, siang kan pada dalam surah Fatir. Pergi surah lain pula, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar kan, jumpa pula. Pergi surah lain jumpa pula. Sebab apa? Memang sifat Al-Quran itu memperingatkan kita sebagai manusia yang selalu lupa. Jadi kerana tu, untuk memperingatkan diri kita ni supaya jangan lupa, baca Quran. Mesti sentiasa baca Quran. Satu. Nombor dua, maksud Al-Quran sebagai zikir itu, kata ulama tafsir, iaitulah Quran ini ialah seafdal zikir. Maknanya zikir yang paling utama ialah baca Quran. Baca Quran tu dah kira berzikir dan yang paling afdal pun. Kerana tu, baca Quran ni tak rugi sikit pun tuan-tuan, tak rugi sikit pun. Kelantan kata tak rugi sikit habuk pun. Orang Penang kata tak rugi apa pun. Tak rugi apa. Kan sementara tunggu bas, ya, sementara tunggu ERL, LRT, ya, sementara nak tunggu mesyuarat bermula 10 minit lagi. Kan kita hari ni ada telefon bimbit kan. Jadi tuan dan puan, dalam telefon bimbit kita ada ke tidak apps Al-Quran? Ya, apps Al-Quran. Jadi biarlah ada apps Al-Quran dalam telefon bimbit kita supaya ada saja waktu senggang, ada saja waktu terluang, kita baca Quran. Tak rugi sikit pun. Baik, tuan-tuan merahmati Allah. Kerana itulah Allah sengaja menempelak orang-orang yang tidak beriman di dalam ayat ini. Sebabnya tuan-tuan, apabila kita membaca surah Fatir ini, kita mesti faham menara kawalannya ialah surah Fatir ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada situasi genting. Situasi bagaimana orang tidak beriman, musyrikin Mekah, Quraisy mengasak-ngasak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengugut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa-apakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan tertekan, ditekan itu, dan bila berada di Mekah, Nabi menyampaikan dakwah, Nabi menyampaikan risalah, Nabi menyampaikan peringatan, mereka degil. Keras kepala semua mereka ni. Ketegak kan. Memang tak mau dengar apa yang Nabi sebut. Jadi Allah Ta'ala tempelak mereka. Seolah-olahnya, maknanya kamu tengoklah penciptaan alam, langit, bumi, siang, malam. Kamu tengoklah apa yang Allah Ta'ala cerita tentang laut ini. Maknanya Allah Ta'ala tempelak mereka. Tengok diri kamu tu, tengok alam. Itu semua tanda maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Da'i Luqman, dalam ayat yang kita sedang tadabbur ini, saya tertarik juga. Tadi kita undur sekejap pada ayat nombor 12. Ayat nombor 12, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita bagaimana pentingnya untuk Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita. Allah Ta'ala ciptakan laut itu. Allah Ta'ala ciptakan laut itu. Dengan laut itulah kita dapat manfaat. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Daripada kedua-dua laut itu, laut masin dan apa? Air tawar itu, air masin dan air tawar itu, lautan itu, kedua-duanya itu yang kamu dapat faedah daripada kedua-duanya. Dari tiap-tiap satunya kamu dapat makan daging yang lembut. Daging apa Ustaz Luqman? Daging ikan. Ikan kan? Kan? Jadi kalau penggemar seafood tu kan, waktu makan makanan laut tu, ingatlah Allah Ta'ala. Ya Allah, ayat 12 ni Ustaz. Ingat ayat 12 ni kan? Kan itulah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Kan Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Surah Al-Baqarah ayat 168.
wahai manusia. Tengok ayat ni Allah Ta'ala tak mulakan dengan wahai orang beriman. Tetapi ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, semua manusia Allah Ta'ala seru ni. Makanlah kamu apa juga yang ada di atas dunia ini halalan tayyibah. Yang pertama halal, dan yang kedua tayyibah, tayyib, yang baik. Baik, halal, apa makna halal? Tentu kalau kita tengok mengikut pandangan kita, maknanya halal pada perspektif agama. Maknanya haiwan atau binatang perkara yang haram tak bolehlah. Okey, satu. Tayyib, tayyibah, baik. Apa yang difahamkan oleh para ulama? Sebagai contoh, kalau kita tengok pandangan Al-Imam Ibn Kathir, maksud tayyib dalam ayat ini, makanlah kamu makanan yang halal dan baik. Baik itu maknanya ialah, yang pertama, selesa untuk dimakan. Okey, selesa untuk dimakan. Yang kedua, makanan itu mestilah baik untuk badan dan otak. Nutrisinya baik dan sebagainya. Maknanya, dan Luqman, Al-Quran, Allah Ta'ala dah cerita dah secara umum, makan ni mesti makan benda yang baik. Kan? Kalau dah dalam bahasa hari ni, berkhasiat, bernutrisi yang baik, itulah bahasa hari ni. Jadi nak ceritanya, tengok betapa hebatnya Al-Quran, Allah Ta'ala dah pandu hidup kita supaya kita jadi orang yang baik. Allah Akbar. Jadi semua sekalian, bila-bila kita melihat dan meneliti, rupa-rupanya ayat Quran ni walaupun pendek perkataannya tu, namun perlukan pentafsiran untuk kita faham dengan lebih mendalam setiap apa yang nak diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baiklah, kita akan buatkanlah sebentar saja lagi kita nak buatkan banyak lagi berkaitan dengan surah Fatir ni. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan tiru. Kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, sama-sama kita menelusuri dan juga memahami daripada ayat 12 hingga 17 dari surah Fatir pada pagi ini. Masya-Allah, surah berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala akan membuatkan kita lebih rasa kecil dan juga kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Apa yang perlu kita nak banggakan dengan penciptaan kita ni? Sebab apa? Allah boleh ataupun Allah sudah pun menciptakan perkara yang lebih besar sebenarnya daripada diri manusia itu sendiri. Jadi jom sama-sama kita memahami dengan lebih lanjut daripada surah Fatir ini, dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Jura Azli Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat ke-14. Petikan ayat, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu. Siapakah mereka yang dimaksudkan dan mengapa masih ada orang Islam yang masih mengharapkan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan. Terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum saya jawab soalan Puan Jura Azlin kita ni, apa yang saya huraikan tadi, nak ceritanya ialah dalam bab pemakanan ini, Islam ataupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan garis panduan kepada kita lama dah. Antaranya dalam Quran kan ada buah tin, buah zaitun, kan? Kurma dan sebagainya. Hadis. Jadi nak ceritanya bahawasanya inilah pemakanan yang mana yang kita perlu beramal. Ya, yang mana Islam ajarkan kepada kita. Jadi sayangnya hari ini Dai Luqman yang mengamalkan apa yang Nabi ajar, yang Al-Quran sebut adalah bukan kita, tapi orang bukan Islam yang beramal. Jadi maknanya, marilah kita kembali untuk kita menghayati Islam sebagai cara hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Baik, Puan Jura Azlin tanya tadi tentang ayat nombor 14. Ayat ini Allah Ta'ala nak menempelak orang yang tak beriman kepada Allah. Seperti yang saya sebut tadi, yang kita faham menara kawalan kita, surah Fatir ini, bagaimana Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bagaimana musyrikin Mekah mereka sedang membuat konspirasi jahat untuk mereka untuk mereka membunuh ataupun menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak nak Nabi ni berada di Mekah. Mereka tak nak. Sebab pada mereka Rasulullah ataupun Nabi Muhammad ni telah mengacau mereka. Kan, menyebabkan keluarga jadi bergaduh, kan, ada yang nak masuk Islam jadi bergaduh pula, kan. Jadi kerana itulah mereka kata Nabi inilah pemecah belah. Itu dakwaan mereka.
Dan dakwaan itu disangkal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu, membawa risalah. Jadi apabila jadi perkara yang demikian, jadi Allah Taala tempelak mereka ini. Maknanya Allah Taala tempelak dengan Allah Taala suruh mereka itu lihat, mereka hidup itu ialah dengan rahmat Allah. Setiap hari boleh bernafas, boleh bernyawa, boleh memandang, boleh memegang, boleh memijak, panca indera semua berjalan berfungsi seperti biasa. Jadi yang beri nyawa, yang beri nafas kepada kamu itu, wahai musyrikin, ialah Allah. Sedar diri lah, oi. Macam itulah. Kan, sedar diri. Kan? Jadi ayat ini kita juga mesti ambil pedoman. Kita juga mesti ambil peringatan. Setiap kali kita dapat nikmat, sebagai contoh kita dapat kenaikan pangkat, sebagai contoh anak kita dapat masuk sekolah yang bagus, ya, kita dapat rezeki, bisnes kita kencang, bisnes kita maju, kan, kita dapat pendapatan yang banyak. Jangan sama sekali kita sombong dan menyombong. Jangan sombong dan menyombong. Kenapa? Ayat ini memberikan peringatan kepada kita. Ingat, Allah Ta'ala yang bagi kepada kita semua rezeki itu. Kita pinjam sahaja. Apatah lagi, bila dapat rezeki, bila dapat nikmat, mensyirikkan Allah pula. Percaya pada khurafat, ya, percaya kepada tahyul, ya, percaya kepada taghut, kan, tok bomo, tok dukun yang mensyirikkan Allah. Jadi apakah kita ni bersyukur Allah Taala bagi rezeki, tiba-tiba kita mensyirikkan Allah? Mungkin kita rasa aku tidak menduakan Allah, kan, aku tidak pergi sembah yang lain. Tetapi kena ingat, dengan kita percaya kepada khurafat, kita percaya kepada tahyul ini boleh menyebabkan akidah kita rosak. Kenapa? Kita mempercayai kuasa lain ada selain Allah. Yang dalam hidup kita mesti percaya yang hanya berkuasa memberikan manfaat, yang hanya berkuasa memberikan mudarat kepada kita ni Allah Ta'ala, bukan yang lain. Allah Ta'ala sahaja. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi memberikan penekanan kepada kita untuk tidak mensyirikkan kepada Allah SWT, sebab apa sih kita rasa ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya. Jadi insya-Allah mudahan terjawab soalan daripada puan jura kita. Kita beralih Ustaz. Ya, soalan berikutnya daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat ke-14. Adakah sembahan-sembahan mereka selain Allah itu adalah sia-sia sahaja, yang mana di akhirat kelak apa yang mereka sembah langsung tidak dapat membantu dan membela mereka di sana, dan pastinya penyesalan sudah tidak berguna lagi? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #channel Ustaz TV 3 TV 9. Silakan Ustaz. Ya, tidak berguna sikit pun. Tidak dapat memberikan apa-apa manfaat pun. Sebab apa? Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah tauhid kita sebagai orang yang beriman. Kerana itulah tuan-tuan, ya, ada dalam satu doa, satu hari tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa Sayyidina Muaz. Nabi jumpa Muaz, Nabi pegang tangan Muaz. Nabi pegang tangan Muaz. Sambil-sambil pegang tangan Muaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut, "Muaz, aku sayang kepada kamu. Aku sayang Kak Hang, aku sayang pada kamu." Kemudian Nabi ajar Muaz satu doa. Muaz, selepas ataupun di penghujung solat kamu, jangan lupa baca doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Saya ulang penonton sekalian, ya, mungkin tak sempat nak catat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya, ya Allah, tolong aku, ya Allah, jadikan aku ini sebagai hamba yang selalu ingat kepada kamu, wahai Allah. Ingat pada Allah ni penting. Dan Luqman kan, selalunya kita mudah ingat Allah bila kita sakit, ya, bila kita diberikan ujian, Allah Ta'ala beri kepada kita musibah, kita ingat Allah, alhamdulillah. Tapi ada juga yang Allah Ta'ala hantar musibah, Allah Ta'ala hantar ujian, dia lupa juga ke Allah. Jauh. Makin jauh pada Allah. Allah, yang ni kita takut. Yang ni kita takut. Baik. Yang kedua, sepatutnya waktu kita senang pun kita mesti ingat Allah. Kita makin redha, makin syukur pada Allah. Maknanya bila kita menimpah ruah nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, sepatutnya makin banyak sujud kita pada Allah. Makin banyak puasa sunat hari Isnin Khamis, kan? Makin banyak kita sedekah, makin banyak bayar zakat. Sepatutnya macam tu. Jadi maknanya waktu kita susah, waktu kita senang, kedua-dua keadaan ni kena sentiasa ingat Allah. Kerana itulah Nabi kata beruntung orang beriman ni.
Beruntung orang beriman. Sebab apa beruntung? Ketika mana mereka susah, ketika mana mereka ditimpa musibah, mereka bersabar, mana ingat Allah. Dan ketika mana mereka senang, dapat nikmat, dapat macam-macam kan, mereka pun ingat Allah. Jadi orang beriman, kata Nabi, mereka beruntung kerana apa? Dalam apa keadaan sekalipun mereka ingat Allah, dan apabila kita ingat Allah, mudah-mudahan dan kita percaya itulah yang akan menjadi pendinding diri kita. Satu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah bantu aku supaya aku ini jadi orang yang bersyukur kepada kamu ya Allah. Wa husna ibadatik, dan ya Allah, engkau perelokkanlah amalan ibadat aku. Terimakanlah amalan ibadat aku ni. Jadi tuan-tuan, ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Mu'adh. Elok kita amal bersama supaya kita ni tak jauh daripada Allah, kita ni sentiasa ingat Allah. Antara tips yang ulama sebut pada kita untuk kita sentiasa ingat Allah, kita kena rapat dengan masjid. Selalu pergi masjid. Tuan-tuan, khususnya, makin jauh kita dengan masjid, makin tenggelam kita dengan agama. Makin jauh kita dengan masjid, makin hanyut kita dengan arus dunia. Kerana itu, ini muhasabah pada saya lah. Kadang-kala kan, kita berjoging ataupun menaiki basikal puluh-puluh kilometer. Ya, mungkin ratusan kilometer lah kalau dalam jumlah yang kerap itu. Jauh, tapi kita semangat kerana kita suka berjoging, kita suka mendaki bukit, kita suka naik basikal. Alhamdulillah, tak apa, itu untuk kesihatan, bagus. Tapi yang kita muhasabah diri kita ni, kadang-kala masjid dengan rumah kita, surau dengan rumah kita tak sampai 100 meter pun. Kan? Kadang-kadang dalam satu pejabat, ya, musalla di aras 8. Ya, office kita aras 8 juga. Sampai aras pula tu. Tapi tak sampai di surau tu. Kita lebih suka solat seorang diri dalam tempat kerja, workstation kita tu. Jadi kita bimbang tuan-tuan, makin kita jauh dengan surau, makin kita jauh dengan masjid, dengan kita tak perasan, kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita takut pada Allah, makin kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi satu pencerahan yang baik. Makin kita sayang, makin kita rapat dengan masjid, insya-Allah kita akan semakin dekat dengan Allah SWT. Jadi Ustaz, kita nak campak belakang sikit Ustaz. Ke ayat ke-13 Ustaz. Sebab di penghujung ayat tu Allah ada menyebutkan berkaitan dengan sesungguhnya apa yang saja mereka sembah itu tidak mampu memberikan sesuatu apa pun walau senipis selaput biji kurma. Apakah signifikasinya Allah selitkan di situ senipis selaput biji kurma di situ Ustaz? Tengok Dai Luqman, bahasa yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran. Tamsilan yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran ini, Masya Allah. Maknanya kurma tu yang Allah Ta'ala jadikan tamsilan. Maknanya bukan sebelah kurma. Dai Luqman, selaput ni maknanya kalau kurma tu, kalau ada tuan-tuan puan ada kurma di rumah dengan pegang kurma tu yang bahagian lapisan atas kulit nipis tu yang boleh seredak seredak tu dia ni bahasa biasa. Dia seredak kan? Seredak tu yang tu pun yang kamu sembah tu tak boleh berikan apa-apa manfaat walaupun selaput seredak tadi ni. Ya Allah, fikirlah sikit. Begitulah. Yang tu pun yang kamu sembah, yang kamu percaya itu tak boleh mendatangkan apa-apa manfaat pada kamu pun. Maknanya yang kamu sembah selain Allah itu, maknanya kembalilah kepada Allah. Ya, kembalilah kepada Allah. Alhamdulillah hari ini tuan-tuan, ya, nikmat yang kita tak minta pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala bagi setiap hari pada kita. Apa dia tuan-tuan? Ni nafas. Ya, nikmat memandang. Ya, Allah Ta'ala bagi pada kita tuan-tuan. Ini kita kena syukur pada Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, kita nak kendalikan hidup kita seorang diri kita tak mampu. Tak mampu. Kerana itulah ada satu zikir yang Nabi ajar. Nabi ajar pada kita, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, Tuhan yang maha hidup, wahai Allah, Engkau lah yang maha hidup dan yang maha perkasa. Birahmatika astaghith, dengan rahmat-Mu lah ya Allah kami minta tolong. Aslih li sya'ni kullahu, tolonglah ya Allah Engkau perbaikilah amalan-amalanku.
wala takilni ila nafsi tarfat ain. Janganlah engkau serahkan kepada aku bulat-bulat untuk aku urus hidup aku, kerana apa? Aku tak mampu. Betul dah Luqman, tak mampu kita kan. Rumah kita tingkat 10 kan, turun bawah, ya, turun bawah di tempat letak kenderaan, parking kan. Ya Allah, ya salam, tinggal kunci kereta pula. Tinggal kunci kereta. Yang tu pun kita tak boleh nak kontrol setiap pagi kan. Yang tu jadi bergaduh suami isteri tu sebab tinggal kunci kereta. Nak naik balik tingkat 10 tekan lift. Tak ada kudrat. Jadi kerana itu kita doa dengan zikir yang Nabi ajarkan ini supaya hidup kita ni Allah Ta'ala pandu kita 24 jam. Allah Ta'ala pandu kita. Mudah-mudahan selamatlah kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz sudah berkongsikan kepada kita, satu tadi doa, yang keduanya adalah zikir. Jom sama-sama kita beramal dengan kedua-duanya. Mudah-mudahan akan memberikan kita semangat juga kekuatan untuk meneruskan hari-hari kita, insya-Allah. Jadi sidang tu sekalian, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3, insya-Allah. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya sebentar saja lagi di TV9, dan jangan Ustaz biar tahu jangan keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal setia bersama kami pada pagi ini untuk sama-sama kita mendalami dan juga memahami bacaan ataupun daripada ayat 12 hingga ayat ke-17 dari surah Fatir, surah yang ke-35 daripada 114 surah yang terkandung di Al-Quran yang mengandungi 35 ayat, dan insya-Allah pada pagi ini kita membincangkan 7 ayat daripadanya. Jadi sidang tu sekalian, kita teruskan lagi diskusi kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat 15. Wahai manusia, kamu memerlukan Allah dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Mengapa dalam ayat ini Allah memanggil kita semua dengan mengatakan kitalah yang memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimanakah yang sepatutnya kita tunjukkan atau buktikan bahawa kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua hal dan setiap keadaan? Sebagai manusia dan sebagai hamba-Nya, bagaimanakah kebergantungan kita dalam meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Adab berdoa sebelum memohon sesuatu. Adakah kita perlu merendahkan diri dengan mengakui kelemahan dan memperbanyakkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okay, jadi Ustaz, soalan yang pertama itu berkaitan dengan ayat 15. Yang soalan kedua itu tentang adab kita berdoa, Ustaz. Silakan. Baik, saya jawab yang kedua dulu. Masih Puan Nur Dahlia. Adab kita berdoa, betul kita mesti merendahkan diri kita. Dan antara yang ditunjukkan oleh para nabi, antaranya Nabi Zakaria, antaranya Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Ayub, mereka menceritakan akan kelemahan diri mereka. Sebagai contoh, Nabi Allah Zakaria dalam surah Maryam, qala rabbi, dan di awal surah Maryam itu washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, sesungguhnya di kepala aku ini sudah banyak uban putih banyak dah. Kemudian wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ayat tadi yang tak jumpa tadi, baru jumpa. Kita bukan hafiz ya, hafiz. Tulang belulang aku sudah lemah ya Allah. Tulang belulang aku sudah lemah ya Allah. Maknanya kalau hari ini, kalau kita sudah lanjut usia, bahasa hari ini disebut sebagai osteoporosis. Maknanya tulang dah makin lemah dah, rapuh dah kan. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan uban di kepala aku ni makin putih wahai Allah, dah banyak dah. Washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tak pernah putus asa untuk aku berdoa kepada kamu ya Allah. Yang kita tahu kan, Nabi Allah Zakaria, Allah Ta'ala uji lama tak dapat zuriat. Lama, tetapi
Nabi Allah Zakaria tak pernah putus asa. Walaupun doktor pada zaman itu kata isteri kamu ni mandul. Ya. Tabib pada waktu itu kata mandul. Orang kata mandul. Tetapi betul itu ilmu manusia, kita respect, tak apa. Tetapi dalam hati ini tetap teguh dan yakin. Kuasa Allah mendahului segala-galanya. Ya, maknanya ilmu manusia kita respect, kita hormati, tetapi dalam hati kita tetap kita menyatakan Allah Maha berkuasa. Allah berupaya melakukan apa juga yang Allah Taala kehendaki. Baik, akhirnya dengan adab berdoa itu merendahkan diri, ya, merasakan diri kita ini lemah, kita berhajatkan kekuatan Allah. Allah itu Maha perkasa, Allah itu Maha berkuasa. Akhirnya Allah Taala memberikan anak anda kepada Nabi Allah Zakaria, yang Allah Ta'ala sendiri yang menamakan anak tersebut dengan nama Yahya. Yang mana nama Yahya tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum Nabi Allah Yahya alaihi salam, ya alaihi salatu wassalam. Jadi antara adab dalam berdoa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nombor satu tuan-tuan, puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paling kurang, paling pendek. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, aku mengucap syukur pada kamu. Syukur ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Nombor dua adabnya iaitulah bersalawat pada Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, maknanya kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita doalah. Antara doa supaya doa kita makbul ini, Rasulullah sebut nombor satu, doa jangan ada perasaan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Maknanya janganlah kalut. Jangan kalut. Kan doa hari ni nak Allah Taala makbul 10 minit lepas tu. Tak boleh. Maknanya kita kena bersabar. Sebab Allah Taala Maha mengetahui bila timing, bila waktu yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi maknanya itulah antara rangkuman adab-adab berdoa, mulakan dengan tahmid, mulakan dengan salawat, dan setelah kita minta doa pada Allah, kemudian kita kita tutuplah pula doa kita dengan salawat dan juga tahmid ataupun memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi mulakan dengan tahmid dan selawat, dan juga tutup doa kita dengan tahmid dan selawat. Dan juga jangan terburu-buru, tergesa-gesa nak mendapatkan suatu hajat itu, terus dimakbulkan oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Dan juga Ustaz, soalan yang pertama tadi Ustaz, ayat ke-15 Ustaz. Kan dia menyebutkan ayat ini, Ustaz terangkan tadi jawapan yang bagi soalan kedua. Jadi Ustaz, ayat yang soalan yang pertama itu berkaitan dengan ayat yang ke-15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Oleh kerana kan ayat-ayat pada ayat nombor 14, ayat nombor 13, ayat nombor 12, Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala buat langit dan bumi ni. Allah Ta'ala ciptakan langit bumi ni. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala yang menguasai segala-galanya, wahai umat manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu yang sentiasa berhajat kepada Allah. Sebab Allah itu Maha berkuasa. Kamu dilahirkan, kamu dijadikan dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah. Jadi kamu yang kena minta tolong kepada Allah, kamu yang berhajat kepada Allah. Sebab kamu ini hamba. Jadi ni perasaan hamba ini yang tidak ada pada Fir'aun. Perasaan jiwa hamba ini yang tidak ada pada Qarun. Allah Ta'ala bagi kekuasaan kepada mereka, Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada mereka, mereka sombong, mereka lupa Allah, bahkan ya mereka lawan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita sedar diri yang kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, bila kita sebut kita kena sedar diri yang kita ini hamba Allah, kerana itu dalam riwayat disebutkan dunia ini ialah penjara bagi orang beriman. Sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman. Sebab apa? Kita atas dunia ni orang beriman, dia ada tata caranya, dia ada hukum hakamnya, dia ada ketetapan yang mesti dia ikut. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan dan puan rahmati Allah, sebagai kita yang berjiwa hamba, yang sedar diri kita ini hamba, ayat ini mengajar kepada kita Allah Ta'ala sifatnya Al-Ghani, Maha Kaya. Tuan-tuan, nikmat atas dunia ni ialah sebahagian kecil sahaja daripada nikmat pemberian Allah.
Nikmat di hari akhirat nanti berlipat ganda lagi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Dan yang kedua sifat Allah iaitu Al-Hamid. Ya, yang maha terpuji. Maknanya kita mesti puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi Ustaz, menarik Ustaz yang Ustaz kongsikan tadi, iaitu daripada ayat 15 itu menunjukkan bahawa manusia ini yang bergantung pada Allah SWT, memerlukan pertolongan Allah SWT. Namun ada sesetengah daripada pemikiran liberal Ustaz pada zaman sekarang ni. Mohon hujah pada Ustaz bagi mereka mengatakan bahawa ada bukti mengatakan bahawa Allah juga bergantung pada manusia, iaitu mereka mengambil kata Allah perlukan manusia ini untuk solat, untuk berdoa dan sebagainya, itu tanda Allah bergantung pada. Jadi pemikiran liberal sebegini, apakah hujah Ustaz? Namun Ustaz, untuk jawapannya tu Ustaz, kita nanti berehat sebentar. Lepas ni okey. Nak tahu lebih lanjut apakah jawapannya? Terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar sekali lagi insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, selamat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita mentadabbur daripada ayat ke-12 hingga ayat ke-17 dari surah Al-Fatir pada pagi ini. Mudah-mudahan membawa 1001 rahmat juga kebaikan buat kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, saya telah pun mengajukan satu soalan pada Ustaz. Tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat penonton kita sebentar tadi daripada ayat yang ke-15 Ustaz, iaitu timbul pemikiran liberal pada zaman sekarang ini, terutamanya anak-anak muda yang kita risaukan, yang mengatakan bahawa ya benar Allah tak memerlukan pertolongan pada manusia, tetapi manusia memerlukan pertolongan pada Allah SWT. Namun mereka berhujah bahawa mereka tak solat, mereka tak puasa, mereka tak berdoa, sebab mereka beralasankan Allah tak perlukan aku pun untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Apakah hujah Ustaz? Baik, terima kasih Da'i Luqman. Pendapat itu pendapat yang salah. Baik, yang betulnya apa? Kita sebagai hamba Allah, kita mesti faham wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami ciptakan, ataupun aku ciptakan, kata Allah, diciptakan manusia dan jin itu tugasnya ialah untuk beribadah kepada Allah. Kita tak ibadat, kita tinggal solat dengan sengaja, kita tak puasa, tak bayar zakat, kita langgar peraturan Allah, kita buat maksiat, Allah tak rugi apa-apa. Tapi kita yang akan diazab oleh Allah di hari akhirat nanti. Kita yang akan merana, kita yang akan bahana nanti. Ya, kerana itulah apabila kita memahami matlamat hidup kita ini ataupun tujuan kita hidup di atas dunia ini, maka kita jelas bahawasanya kita yang memerlukan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab kita ini hamba. Dan Luqman, kalau kita naik kapal terbang kan, naik kapal terbang, mula-mula tu bila nak berlepas, tanda di atas itu pakai tali pinggang kan, tali pinggang tu kan. Tiba-tiba kemudian itu tanda tu hilang, maknanya dah boleh buka kan. Kita pun makan, minum kan. Tiba-tiba berlakulah disebut sebagai kocakan awan tadi kan. Maknanya bergegar. Dan lambang tertera tadi naik semula, kena pakai menyala balik. Kemudian makin terumbang-ambing kapal terbang kita ini. Kan, ke kiri ke kanan di lambung awan. Waktu itu dalam hati kita apa perasaannya? Risau kan? Pada waktu itu apa perasaan kita? Tentu sekali kita berhajat, tolonglah selamat kami ni, bagilah perjalanan kami lancar balik. Hati tak tenang ni, hati tak tenang. Maknanya pada waktu itu semua orang berhajatkan satu kuasa yang maha kuasa dapat membantu selesaikan masalah kami ini, selamatkan kami daripada sebarang malapetaka. Jadi bagi kita orang beriman, tentu sekali kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhajatkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita yang perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat tadi sangatlah tidak betul dan mestilah diperbetulkan dengan kefahaman yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu. Jadi alangkah indahnya sekiranya siaran kita pada pagi ini disaksikan oleh anak-anak muda kita. Insya-Allah. Ini akan memberikan kekuatan insya-Allah, bukan hanya kepada kita sebagai ibu bapa, tapi juga kepada anak-anak kita untuk
ketetapan daripada sudut keimanan dan juga keislaman kita. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya Ustaz. Baik, daripada Puan Masrifah Nur Jama'i. Puan Masrifah. Assalamualaikum Ustaz. Menuju ayat Assalamualaikum. ke-16. Apakah antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan kemusnahan dan azab pada seseorang itu? Mengapa ayat ini berbunyi, jika dia kehendaki, nescaya dimusnahkannya kamu dan didatangkannya makhluk yang baru? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Masrifah yang bertanya ayat itu, ayat nombor 16. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia mahu, nescaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Apakah susah Allah Ta'ala nak buat begitu? Jawapannya pada ayat nombor 17. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan pelaksanaan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah. Maknanya Allah Ta'ala boleh buat. Seperti mana Allah Ta'ala lakukan kepada kaum dan umat terdahulu. Contoh umat Nabi Saleh, kaum Nabi Saleh, kaum Thamud. Apabila mereka itu ingkar, kufur kepada Allah, mereka lawan Nabi Saleh, akhirnya mereka itu dibinasakan oleh Allah dengan pekikan suara daripada bumi yang maha kuat, yang maha dahsyat. Mati semua orang yang melawan ataupun yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Saleh. Allah hancurkan mereka itu. Pernah dengarkan tentang perempuan bagaimana ada satu dalam kisah Bani Israel yang disebut sebagai Ashab As-Sabt, kaum hari Sabtu. Peraturan kepada mereka ini iaitulah pada hari Sabtu jangan pergi tangkap ikan. Jangan mengaikan. Jangan mengaikan. Hari lain tak apa, hari Sabtu tu je. Itu ketetapan peraturan daripada Allah. Tapi itulah sombong, degil dan tak mau dengar arahan Allah. Mereka degil, mereka pergi tangkap ikan juga pada hari Sabtu. Apa yang berlaku dalam Al-Quran, dalam sunnah menceritakan, dalam Quran cerita, bagaimana mereka itu ditukar rupa bentuk mereka itu, asalnya manusia, jadi kera. Jadi kera. Ya Allah. Allah Ta'ala boleh buat. Dan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita juga, ada kaum yang ditukarkan mereka daripada mereka itu manusia, jadi khinzir. Pun ada. Ish. Ambillah itu sebagai pedoman dan peringatan kepada kita. Tuan-tuan dan puan, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, ya, bagi kita umat Muhammad, umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sayang kepada Rasulullah dan Allah Ta'ala berikan rahmat pada kita semua ni. Azab bagi kita umat akhir zaman Allah Ta'ala tangguh. Allah Ta'ala tangguh bila? Hari akhirat. Sebab apa ya? Kerana Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada kita. Allah Ta'ala nak bagi peluang, nak bagi ruang kepada kita untuk kita bertaubat, minta ampun kepada Allah dan kita perbetulkan kesalahan kita. Kan itulah tuan dan puan, ibu ayah sekalian, setiap hari sepertiga malam. Setiap hari di sepertiga malam dalam hadis Allah Ta'ala menyatakan, ya, Nabi menyatakan, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala tanya, mana hamba-hambaku yang nak minta doa? Mana hamba-hambaku yang ada hajat? Mana hamba-hambaku yang nak minta ampun? Mana dia mereka? Setiap hari sepertiga malam Allah Ta'ala mengetuk pintu hati kita. Soalnya, adakah kita minta ampun, kita bangun tengah malam minta ampun, kita mohon kepada Allah, adakah kita buat? Ataupun kita lena panjang? Ini rahmat kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya ini. Masya Allah, subhanallah. Baki lagi sama ada kita sambut ataupun tidak rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Kerana itu, Da'i Luqman, ketika kita baca surah Al-Fatihah, ketika kita baca surah Al-Fatihah dalam semayang kita sebagai contoh kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Bila kita sebut ayat-ayat itu, Allah Ta'ala sahut seruan surah Al-Fatihah itu. Allah Ta'ala kata, hamba-hamba aku telah puji aku. Hamba-hamba aku telah agungkan aku. Maliki yaumiddin. Ya, kemudian kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila masuk ayat itu Allah Ta'ala sahut seruan kita itu dengan Allah Ta'ala kata apa? Pada ayat ini ada untuk aku dan ada untuk kamu, untuk dia. Untuk aku tu siapa? Ya, maknanya sesiapa yang sesiapa yang sembah Allah.
Maknanya untuk aku ialah kita hak Allah, iaitulah kita menyembah Allah Taala. Iyyaka na'bud, kepada Engkau lah wahai Allah, Tuhan yang kami sembah. Untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in. Allah Taala kata, Allah Taala sambut, ini untuk hamba-hamba aku. Sesiapa yang minta tolong pada Allah, Allah Taala akan bagi. Sesiapa yang ada hajat, ada perkara yang dia nak minta, yang dia nak doa pada Allah, mintalah, Allah Taala akan jawab permohonan itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba-hamba aku wahai Muhammad, bila mereka bertanya kepada aku, minta kepada aku, beritahu kepada mereka, aku dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan jawab, kabulkan permohonan mereka. Kerana itu tuan dan puan, mungkin kita ada masalah keluarga. Ya, mungkin isteri kita tak dengar cakap. Selain kita beri nasihat, jangan lupa minta doa kepada Allah supaya Allah Taala lembutkan hati isteri kita. Begitu juga ya bagi para isteri, para ibu sekalian, suami ni ya Allah mungkin semayang jemaah ni bukan malas tapi tak rajin. Tak rajin sikit, kurang rajin sikit. Kan? Kurang rajin. Jangan letih untuk kita tunjuk contoh. Kan ajaklah anak-anak kita salat ya berjamaah. Dan jangan lupa doa sokmo-sokmo, doa sentiasa supaya Allah Taala buka pintu hati suami kita ni untuk dia juga melazimi konsisten salat jamaah. Mungkin hari ni dia tak berubah lagi. Mungkin minggu depan. Mungkin minggu depan tak berubah lagi. Mungkin bulan depan. Jadi mudah-mudahan Allah Taala buka pintu hati kita semua ni untuk kita berubah, hijrah jadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam. Insya-Allah istiqamah untuk berhijrah ke arah yang lebih baik insya-Allah. Jadi ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Jadi untuk merahmatilah pertemuan kita pada pagi ini, mohon ustaz bacakan sedikit doa ringkas agar Allah Taala berkati pertemuan kita. Ustaz silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan Engkau kasihkanlah mereka seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Allah, Kau berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan berkat. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah kami keluarga, suami, isteri dan anak-anak yang saleh-salehah, dan anak-anak kami menjadi penyejuk mata hati kami. Dan ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu sekeluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran ustaz. Sama-sama. Di atas perkongsian ilmu, bacaan doa, mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia ustaz, kekalkan ustaz dalam kesihatan. Amin amin untuk ya Allah. sampaikan ilmu kepada kami semua insya-Allah. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal hingga ke penghujung rancangan pada pagi ini. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar, tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar.